Negara Malaysia telah merdeka selama 65 tahun. Sebelum itu, mari kita telusuri sejarah pembentukan Malaysia yang kita kenali sekarang. Pembentukan Malaysia pada peringkat awalnya terdiri daripada Persekutuan Tanah Melayu, Sabah, Sarawak dan Singapura. Pembentukan ini merupakan peristiwa penting dalam sejarah negara. Ianya bermula setelah Gubernur British Sabah dan Sarawak memberi lambaian terakhir kepada penduduk Sabah dan Sarawak. Sir Alexander Waddell yang merupakan Gubernur British terakhir semenjak James Brooke pertama kali memerintah Sarawak selama 20 tahun. Seterusnya, Sir William Goode beliau mengakhiri pemerintahannya di Sabah semenjak pedagang pertama yang datang ke Sabah pada tahun 1878. Sebagai tanda berakhirnya pemerintahan British di Sabah dan Sarawak, bendera Union Jack telah diturunkan dan lagu God Save the Queen dinyanyikan buat kali terakhir. Rentetan peristiwa itu, idea pembentukan Malaysia semakin meluas. Suruhanjaya Kobolt telah ditubuhkan bagi memantau reaksi penduduk Sabah dan Sarawak terhadap pembentukan Malaysia. Tunku Abdul Rahman dan Lee Kuan Yew telah berjumpa wakil Suruhanjaya Kobolt, Sir Anthony Abel, bagi mendapatkan laporan reaksi penduduk Sabah dan Sarawak. Laporan ini menyatakan 2/3 penduduk menyokong pembentukan Malaysia. Setibanya mereka dari London, Tunku Abdul Rahman dan Lee Kuan Yew telah memberikan ucapan berkenaan pembentukan Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua rakyat Melayu dan rakyat Singapura? Pada hari ini saya akan memberikan ucapan tentang pembentukan Malaysia. Jalan untuk tertubuhnya negara baru Malaysia itu telah terbentang dengan jelasnya, dan inilah yang dikehendaki sebagai satu teladan. Kerana dunia pada waktu ini bergaduh kerana pelbagai-bagai. Bergaduh kerana kelas orang nilai, bergaduh kerana bangsa orang nilai, bergaduh kerana bahasa orang nilai, dan bergaduh kerana agama orang nilai. Tapi bagi pihak kita boleh hidup dengan baik, dengan manis muka, dengan perasaan kasih mesra antara satu sama lain. Tidak terkira apa bangsa, apa agama, apa-apa kulit, apapun kita tak kira, asal kita boleh duduk sama sebagai satu bangsa. Hidup Malaysia! Hidup Malaysia! Merdeka Malaysia! Merdeka Malaysia! Saya minta rakan saya, Encik Lee Kuan Yew, untuk memberikan sepatah dua kata ucapan. Terima kasih kepada sahabat saya, Tunku Abdul Rahman. Apa khabar rakyat Malaysia dan Singapura sekalian? Pada hari ini, saya akan memberikan sepatah dua kata mengenai rancangan pembentukan Malaysia. Sudah 100 lebih tahun, Singapura menjadi satu pusat perniagaan di Asia Tenggara, dan 1,600,000 lebih orang di Singapura adalah kemuliaan keusahaan yang boleh menolong negeri kita di satu negeri yang lebih bahagia. Itulah maksud Persekutuan Malaysia. Bukan sebagai radio Moskow cakap ini apa penjajahan baru. Kalau bukan kaki tangannya kuasai negeri, dia kata ini penjajahan baru. Kalau kaki tangannya kuasai negeri, dia kata itu kemerdekaan bebas, dia kata. Merdeka Malaysia. Semangat sikit tuan-tuan. Kalau rumah begini, tak dapat merdeka Malaysia.
Merdeka Malaysia! Terima kasih tuan-tuan. Ketika proses pembentukan Malaysia berlaku pemberontakan di Brunei, Tunku Abdul Rahman menyatakan bahawa Indonesia turut sama terlibat membantu pemberontakan tersebut. Sehubungan itu, Soekarno telah menyatakan dasar konfrontasi terhadap Malaysia. Tantang Malaysia! Tantang Malaysia! Hei kau Malaysia! Apa konsesi yang kau berikan kepada umat manusia? Apa konsesi yang kau berikan kepada rakyat di Malaya? Atau rakyat di Kalimantan Timur atau rakyat di Singapura? Apa konsesi yang kau keluarkan? Republik Indonesia tegak melakukan konsesi Pancasila. Ganya Malaysia! Ganya Malaysia! Ganya Malaysia! Ganya Malaysia! Ganya Malaysia! Ganya Malaysia! Selepas pembentukan Malaysia, pemisahan Singapura pada 7 Ogos 1965 menjadi cabaran utama buat Malaysia. Masalah hubungan antara pemimpin persekutuan dengan Singapura jadi faktor pemisahan ini. Menurut Tunku Abdul Rahman, pemisahan Singapura merupakan perkara yang tidak dapat dielakkan. Greetings to Malaysians and Singaporeans. I have sadly news to information to all of you. So, it does seem completely impossible to arrive at a solution whereby we can hope to pull along together and to work together in the interest and for the common good of our beloved country. Setelah peristiwa pemisahan Singapura, tragedi ketegangan hubungan antara kaum menjadi sebuah tragedi hitam dalam sejarah negara selepas pembentukan Malaysia. Peristiwa 13 Mei 1969 yang berlaku akibat Parti Komunis Malaya yang mengambil kesempatan semasa pilihan raya untuk mempengaruhi penduduk supaya bermusuhan antara kaum. Antara orang Melayu yang menentang komunis telah diketuai oleh Panglima Saleh. Haji Saleh bin Abdul Karim atau lebih dikenali sebagai Kiai Saleh lahir pada tahun 1916 di Kampung Tanjung Olak Batu, merupakan dari suku Banjar. Haji Saleh telah mengumpulkan semua pejuang Melayu di kediamannya bagi melakukan persiapan lengkap dari aspek kerohanian dengan amalan Ratib Al-Atas dan ayat 4 surah Yasin sebelum memakaikan setiap pengikutnya dengan selempang merah sebelum melancarkan serangan pertama di Takar Senangar. Secara tiba-tiba, komunis datang menyerang. Dalam pertempuran itu, kejadian aneh berlaku apabila komunis yang bersenjata api hanya menembak ke arah atas kerana pada pandangan mereka, Haji Saleh dan pengikutnya seperti gergasi setinggi pohon kelapa. Situasi itu dimanfaatkan Haji Saleh bersama pengikutnya untuk melibas parang dan pedang bagaikan sedang terbang hingga komunis tumbang satu persatu. Sejurus peristiwa ini, Mageran telah ditubuhkan dan dipengerusikan oleh Tun Abdul Razak.
Hasil daripada perubahan ini, pembentukan rukun negara telah dibentuk pada 29 Januari 1970. Rukun negara diperkenalkan sebagai pengikat dan pembina perasaan dan semangat cinta akan negara dalam kalangan rakyat. Rukun negara dibina berdasarkan 5 prinsip yang berikut. Pertama, kepercayaan kepada Tuhan. Prinsip ini menunjukkan bahawa agama menjadi panduan hidup untuk membentuk kepribadian yang baik dan landasan dalam membina keharmonian kaum. Kedua, kesetiaan kepada raja dan negara. Prinsip ini menjelaskan bahawa negara kita mengamalkan sistem raja berperlembagaan. Ketiga, keluhuran perlembagaan. Prinsip ini membawa maksud ketertinggian dan juga keagungan perlembagaan atau undang-undang. Keempat, kedaulatan undang-undang. Prinsip ini menuntut setiap rakyat menghormati undang-undang, tidak melakukan kesalahan di sisi undang-undang dan berusaha untuk menyokong penguatkuasaannya. Kelima, kesopanan dan kesusilaan. Prinsip ini adalah untuk memastikan bahawa setiap rakyat perlu sentiasa bersopan santun, hormat menghormati dan berakhlak mulia. Semasa zaman pemerintahan Tun Abdul Razak, beliau juga telah membentuk dasar ekonomi baru yang dilaksanakan bermula pada tahun 1970 hingga tahun 1990. Melalui dasar ekonomi baru, pembukaan tanah rancangan telah dilaksanakan. Tanah rancangan ini diteroka oleh rakyat luar bandar yang miskin. Tanah ini diusahakan dengan penanaman getah. Matlamat dasar ekonomi baru adalah mencapai perpaduan dan kesejahteraan kaum. Dasar ekonomi baru bertujuan membasmi kemiskinan dan menyusul semula masyarakat dengan memberikan peluang kepada rakyat berbilang bangsa untuk menikmati kemakmuran negara dengan lebih adil dan saksama. Dasar ekonomi baru telah membantu rakyat miskin membangunkan sektor ekonomi ketika itu dan rakyat terus hidup maju dan makmur hingga kini. Setelah 63 tahun negara kita merdeka, negara kita telah dilanda musibah wabak COVID-19. Penyakit berbahaya ini telah menelan beribu-ribu nyawa rakyat Malaysia dari pelbagai peringkat umur. Tan Sri Muhyiddin Yassin selaku Perdana Menteri ke-8 ketika itu telah mengambil langkah drastik bagi membendung penularan wabak ini. Situasi semasa wabak ini memerlukan tindakan secara drastik bagi memulihkan keadaan secepat mungkin. Dan untuk itu, kerajaan memutuskan untuk melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan mulai 18 Mac 2020 hingga 31 Mac 2020 di seluruh negara. Meskipun Perintah Kawalan Pergerakan dilaksanakan, bilangan rakyat yang dijangkiti semakin meningkat dari hari ke hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutan peningkatan kes jangkitan COVID-19 di negara kita dari hari ke hari. Data menunjukkan kes kematian dan jangkitan COVID-19 pada negara kita. Hal ini amat merisaukan negara kita jika jangkitan 19 ini tidak dikawal.
Selama wabak ini menular, rakyat Malaysia telah mematuhi arahan semasa yang diberikan pihak kerajaan. Hasilnya, kes jangkitan wabak COVID-19 semakin menurun. Pada hari ini, negara Malaysia telah mencapai sebakis. Saya amat bangga dengan rakyat Malaysia yang berjaya patuh pada SOP dan perintah yang ditetapkan. Terima kasih rakyat Malaysia. Akhirnya, setelah hampir 2 tahun Malaysia bergelut dengan wabak COVID-19 ini, Malaysia telah berjaya membendung wabak ini daripada terus menular. Hasil kerjasama daripada segenap lapisan rakyat Malaysia, pada tahun 2022, kita dapat menyambut perayaan Bulan Kebangsaan dengan penuh semangat perjuangan anak merdeka.
mengenai kemakmuran serta kemajuan negara kita sekarang. Hayatilah prinsip rukun negara yang dibina atas dasar semangat cinta akan negara. Kekalkan jati diri bangsa Malaysia. Takkan Melayu hilang di dunia. Pesanan pahlawan agung Melayu Hang Tuah. Memang sungguh persembahan itu tadi. Untuk makluman para hadirin, persembahan parlimen sebentar tadi telah disertai oleh pelajar-pelajar tingkatan 4 dan tingkatan 5 di bawah bimbingan Puan Hamidah binti Sumadi dan Encik Zahari binti Ismail. Tahniah dan syabas diucapkan